Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk Dr. Fatia, Muhammad Kamal Zaman dan juga rakan-rakan yang lain. Hari ini kami kumpulan 5 akan membentangkan modul inovasi pengajaran berintegrasikan teknologi bagi sejarah tahun 5 tajuk 9 identiti negara kita. Ahli kumpulan 5 terdiri daripada Maizatul Ezlina, Nur Fatihah, Fatin Nur Ashira, Nurul Nabihah dan saya sendiri Nurul Syahirah. Kumpulan kami akan membentangkan 5 modul inovasi yang dimulakan dengan jata negara yang menggunakan word wall. Yang kedua, bendera kebangsaan yang menggunakan flicker. Yang ketiga, lagu kebangsaan yang menggunakan sopratif. Yang keempat, bahasa kebangsaan yang menggunakan Jenali. Dan yang terakhir, bunga kebangsaan yang menggunakan H. Pertama, jata negara. Bagi modul inovasi yang digunakan di dalam standard kandungan 91 jata negara adalah objektif yang pertama iaitu menyenaraikan lambang pada jata negara. Seterusnya, kriteria kejayaan, murid dapat menyenaraikan 6 daripada 8 lambang pada jata negara. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang akan dijalankan di langkah 1 ini adalah pertama, murid akan dibahagikan kepada 8 kumpulan di mana satu kumpulan akan mempunyai 3 orang murid dan kemudian guru akan memaparkan bahan bantu mengajar, kuis melalui word wall di papan layar. Kemudian setiap kumpulan diminta untuk berbincang dengan rakan kumpulan serta menjawab serta menyesuaikan 6 lambang yang terdapat pada jata negara secara rawak yang ditentukan oleh guru. Kemudian selepas ke-8 kumpulan menjawab, guru akan memurnikan jawapan kepada murid. Kita teruskan dengan pembinaan modul inovasi pengajaran word wall. Langkah yang pertama, guru perlu log masuk ke dalam laman sesawang word wall. Kemudian, tekan butang biru Create Activity di sebelah atas kanan dan kemudian guru perlu memilih template yang bersesuaian dengan tajuk dan aktiviti PDPC itu sendiri. Antara pilihan template yang disediakan seperti flashcards, missing word, open the box, crossword, quiz dan lain-lain. Bagi jata negara, saya menggunakan label diagram untuk aktiviti sesuai padan gambar dengan nama pada lambang jata negara itu sendiri. Bagi langkah ketiga, masukkan nama aktiviti. Jadi di sini saya telah namakan semula sebagai jata negara lambang. Okey. Seterusnya langkah keempat, masukkan gambar jata negara dan labelkan nombor-nombor di setiap lambang pada jata negara. Okey, setelah gambar dimasukkan, sistem akan memberi kita nombor 1 hingga 8 dan kita boleh letakkan nombor-nombor tersebut pada lambang-lambang yang kita nak. Contoh di sini saya letakkan nombor 1 di lambang bulan dan bintang, saya letakkan nombor 2 di harimau dan seterusnya hinggalah ke nombor 8 saya letakkan pada cogan kata. Setelah selesai kita melabelkan pada gambar 1 hingga 8, langkah seterusnya menyenaraikan lambang-lambang yang terdapat pada jata negara. Jadi kita isi nama lambang pada nombor 1 sampai 8, di mana nombor 1 saya tulis balik bintang dan bulan, nombor 2 harimau dan seterusnya hinggalah ke nombor 8 iaitu slogan bersekutu bertambah mutu. Jadi nombor di sini kita tulis balik mengikut apa yang telah kita labelkan di langkah keempat tadi. Dan setelah isi ke-88 nama lambang, tekan butang Done. Dan aktiviti sepadan telah boleh digunakan menggunakan link yang diberi dan juga QR code yang turut serta yang memudahkan para murid untuk menjawab dan melakukan aktiviti ini pada bila-bila masa dan di mana jua yang mereka berada. Saya Nur Fatihah akan membentangkan untuk RPH 2 bertajuk 9.2 Bendera Kebangsaan. Standard kandungan 9.2 Bendera Kebangsaan, standard pembelajarannya ialah 9.2.1 menyatakan sejarah bendera kebangsaan, 9.2.2 menyatakan nama bendera kebangsaan, K 9.2.5 menyatakan kepentingan bendera kebangsaan dikibarkan. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat menceritakan kronologi sejarah penciptaan bendera kebangsaan menggunakan carta alih. Kedua, menyebut nama bendera kebangsaan dalam lagu Jalur Gemilang. Ketiga, menulis
5 kepentingan bendera kebangsaan dihibarkan. Untuk kriteria kejayaan, yang pertama, murid dapat menceritakan sekurang-kurangnya 5 daripada 6 kronologi sejarah penciptaan bendera kebangsaan menggunakan carta alih. Kedua, murid dapat menyebut satu nama bendera kebangsaan dalam lagu iaitu Jalur Gemilang. Ketiga, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kepentingan bendera kebangsaan dihibarkan. Modul inovasi berteraskan teknologi akan digunakan dalam langkah 3 iaitu aplikasi PLICUS. Aplikasi ini akan digunakan untuk menjawab kuis kilat yang mana mengandungi 3 soalan. Murid diberi masa 1 minit untuk setiap soalan. Murid diminta menjawab soalan kuis ini secara individu. Kad PLICUS akan diberikan mengikut senarai nombor pendaftaran di dalam aplikasi PLICUS untuk digunakan bagi menjawab soalan kuis. Guru akan memaparkan soalan kuis di skrin putih, maksudnya setiap satu soalan guru akan pancarkan di skrin putih. Maksudnya semua murid akan menjawab dalam masa yang sama, 1 minit, satu soalan. Kemudian murid akan mengangkat kad PLICUS masing-masing untuk menunjukkan jawapan. Kemudian guru akan mengimbas kad PLICUS murid untuk menyemak jawapan dengan menggunakan aplikasi PLICUS di telefon bimbit. Seterusnya, saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi PLICUS. Langkah yang pertama, saya akaun PLICUS menggunakan alamat email sebagai pengguna baru yang mana boleh diakses melalui laman sesawang plicus.com. Langkah kedua, muat turun aplikasi PLICUS dan install dalam telefon bimbit. Aplikasi ini akan digunakan untuk mengimbas jawapan murid pada kad PLICUS menggunakan telefon bimbit guru. Langkah ketiga, create new class dan masukkan nama murid. Setiap nama ada nombor kad masing-masing mengikut senarai pendaftaran di dalam kelas ataupun di dalam sistem laman sesawang PLICUS. Langkah keempat, download kad PLICUS melalui laman sesawang PLICUS. Kemudian kad ini akan diprint dan dilaminate untuk diberikan kepada setiap murid berdasarkan senarai nombor pendaftaran di dalam kelas. Kad ini akan digunakan untuk menjawab soalan kuis. Pastikan murid mendapat kad yang betul. Nombor murid berdasarkan senarai pendaftaran dalam kelas. Setiap sudut mempunyai pilihan jawapan A, B, C dan D. Langkah kelima, guru boleh create soalan dalam PLICUS. Maksudnya caranya klik new set, kemudian kita boleh create soalan. Untuk langkah keenam, guru boleh membuat pilihan sama ada untuk membuat soalan MCQ, multiple choice question ataupun true and false. Maksudnya di sini untuk soalan MCQ, maksudnya key in macam biasalah A, B, C dan D itu ada pilihan jawapan. Untuk soalan true or false, ada dua pilihan jawapan sahaja iaitu A ataupun B. Seterusnya bagi langkah 7 ini akan menunjukkan cara bagaimana murid untuk menjawab soalan menggunakan kad PLICUS. Untuk setiap kad terdapat nombor masing-masing, maksudnya nombor pendaftaran masing-masing. Setiap kad juga mengandungi pilihan jawapan sama ada A, B, C atau D. Okey, untuk mengangkat, semasa mengangkat kad masing-masing itu, mereka akan mengangkat pilihan jawapan dan pastikan pilihan jawapan mereka itu berada di atas. Sebagai contoh, dapat dilihat di sini, kad nombor 1 pilihan jawapan B, kad nombor 2 pilihan jawapannya ialah D. Bagi langkah yang ke-8 iaitu langkah yang terakhir, untuk menganalisis jawapan murid, guru akan mengimbas jawapan murid melalui kad PLICUS. Maksudnya kad PLICUS masing-masing, murid akan mengangkat, guru akan mengimbas setiap seorang. Jika jawapan betul akan keluar tanda warna hijau, jika jawapan mereka salah akan keluar warna merah. Untuk paparan yang lebih jelas untuk cara mengimbas jawapan murid menggunakan aplikasi PLICUS di dalam telefon bimbit guru, boleh dilihat pada QR code yang disediakan pada slide ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Fatinur Ashira akan membentangkan RPH 3 iaitu 9.3 lagu kebangsaan. Untuk standard kandungan lagu kebangsaan, modul inovasi akan diaplikasikan pada standard pembelajaran K9.3.6 iaitu menyatakan kepentingan etika ketika menyanyi dan mendengarkan lagu kebangsaan. Setelah selesai memberi penerangan di dalam kelas, guru akan memaparkan link sokratif di hadapan kelas. Murid akan dibahagikan kepada 2 orang satu kumpulan dan murid hendaklah menjawab kuis secara berpasangan dengan menggunakan mini whiteboard sebagai medium untuk memberi jawapan. Modul inovasi yang akan diaplikasikan adalah sokratif.
Pertama adalah untuk mendaftar dan membuka akaun, guru perlu melayari laman web Sokratif dan daftar masuk dengan memilih butang sign up. Seterusnya, lengkapkan profil dan demografi. Di sini saya akan terangkan cara untuk membina soalan kuis. Yang pertama, klik library pada paparan utama. Seterusnya, tekan tombol add quiz dan memilih new quiz. Guru hendaklah menamakan semula tajuk kuis. Kemudian, klik 3 pilihan cara untuk membuat kuis iaitu multiple choice, true, false dan short answer. Selesai guru membina kuis, klik save and exit. Paparan ketujuh merupakan contoh paparan yang sudah siap dibina untuk diberikan kepada pelajar. Seterusnya, paparan ke-8 adalah cara untuk menghantar kuis kepada pelajar. Pertama, klik launch dan seterusnya klik kuis atau space race. Memandangkan murid akan menjawab secara serentak di dalam kelas, space race akan dijadikan pilihan mode untuk digunakan. Paparan ke-9 menunjukkan cara untuk memilih kuis dengan klik kuis atau tugasan dan seterusnya klik next. Seterusnya adalah setting cara untuk generate link dan QR code yang akan dihantar dipaparkan kepada murid. Pertama, klik instant feedback di mana bertujuan untuk memantau skor kuis pelajar secara langsung ketika pelajar menjawab kuis. Kemudian, klik setting untuk memilih penetapan mode turutan soalan. Setelah setting selesai dilakukan, klik launch. Akhir sekali, klik invite student dan QR code akan dipaparkan di hadapan kelas. Aktiviti akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maizatul Azlina binti Mahadi akan membentangkan RPH 4 iaitu 9.4 Bahasa Kebangsaan. Untuk standard kandungan adalah 9.4 Bahasa Kebangsaan. Okey, standard pembelajaran 9.41 adalah menyatakan kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan persekutuan. Okey, 9.42 adalah menerangkan peranan bahasa kebangsaan dan kes 9.45 adalah menyatakan kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan. Okey, objektif pembelajaran yang pertama adalah menyebutkan kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan persekutuan. Dan yang kedua adalah menerangkan peranan bahasa kebangsaan dan yang ketiga adalah menuliskan kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan. Okey, untuk kriteria kejayaan yang pertama, murid dapat menyebutkan kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan persekutuan. Dan yang kedua adalah murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya 6 daripada 8 peranan bahasa kebangsaan. Dan kriteria kejayaan yang ketiga adalah murid dapat menuliskan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan. Okay, untuk langkah 3 yang mana saya gunakan Genially sebagai modul inovasi pengajaran. Okay. Terdapat 10 soalan untuk aktiviti kuis pengukuhan. Okay. 10 orang murid diminta untuk menjawab kuis pengukuhan ini. Okay. Maksudnya satu soalan satu murid. Okay. 10 orang murid ni akan dipilih secara rawak menggunakan aplikasi Picker Wheel untuk menjawab kuis tersebut. Okay. Kuis yang diberikan ni berbentuk objektif. Murid yang terpilih ni diminta untuk berdiri dan membaca soalan dan jawapan mereka. Seperti yang saya jelaskan pada langkah 3, modul inovasi pengajaran yang saya guna untuk membina kuis adalah aplikasi teknologi Genially. Seterusnya, saya akan menerangkan server sedikit tentang langkah-langkah untuk membina kuis di aplikasi Genially. Okay. Langkah yang pertama adalah layari laman web Genially. Okay, langkah yang kedua adalah tekan button sign up untuk mendaftar sebagai pengguna baru akaun Genially. Untuk langkah yang ketiga, guru perlu masukkan email dan create password. Okay, untuk pengetahuan pendaftaran Genially ni adalah percuma. Okay, seterusnya tekan button sign up. Okay, langkah seterusnya adalah terdapat 2 kategori yang boleh dipilih iaitu education dan corporate. Okay, untuk kegunaan pendidikan, guru perlu memilih education. Langkah yang seterusnya adalah guru perlu tekan button teacher. Okay, jika pelajar yang ingin mendaftar, mereka perlu
perlu tekan button student. Untuk langkah yang keenam, guru boleh memilih peringkat pendidikan. Sama ada guru ni mengajar di sekolah rendah, menengah, teknik, universiti dan lain-lain. Langkah yang ketujuh adalah tekan continue untuk ke workspace. Terdapat banyak fungsi yang ditawarkan oleh aplikasi Genially. Antaranya adalah presentations, infographics, gamification, interactive image dan video. Langkah yang kesembilan adalah untuk membina kuis. Guru boleh membuat carian educational games. Kemudian guru ni boleh memilih template yang sesuai untuk membina kuis bagi subjek tersebut. Template yang telah dipilih ni akan disimpan sebagai draft di workspace. Untuk mengedit kuis tersebut, guru perlu tekan edit pada draft tersebut dan guru boleh mengedit draft kuis itu. Langkah yang ke-13, guru boleh mengedit soalan dan pilihan jawapan. Guru juga boleh tekan add page untuk menambahkan lagi soalan kuis, dan untuk masukkan lagu, guru boleh tekan add background audio. Seterusnya adalah double klik untuk mengedit soalan dan jawapan. Maksudnya guru boleh tukar font yang sesuai untuk kuis tersebut. Setelah selesai membina kuis, guru perlu copy link untuk diberikan kepada pelajar. Langkah yang terakhir, guru perlu berkongsi link kuis kepada pelajar dan menunggu pelajar untuk menjawab kuis yang diberikan. Jika pelajar membawa telefon pintar, mereka boleh tekan link yang diberikan oleh guru. Oleh kerana pelajar tidak membawa telefon pintar, saya akan memaparkan slide soalan di dalam kelas dan memilih 10 orang pelajar untuk menjawab kuis ini di dalam kelas. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Nabia binti Ismail akan membentangkan RPH yang kelima, iaitu 9.5 Bunga Kebangsaan. Standard pembelajaran bagi topik ini ialah berdasarkan di SKP. Yang pertama menyatakan latar belakang pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Kedua, menyatakan nama dan makna warna merah bunga kebangsaan negara kita. Akhir sekali menyatakan kepentingan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Bagi objektif pula, pertama menyusun kronologi pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Seterusnya menyatakan 3 makna warna merah bunga kebangsaan. Akhir sekali menyatakan 3 kepentingan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Bagi mencapai objektif ini, kriteria kejayaan yang murid perlu peroleh adalah dengan murid dapat menyusun 3 daripada 4 kronologi pemilihan bunga kebangsaan dengan tepat. Murid dapat menyatakan 2 daripada 3 makna warna merah. Murid dapat menyatakan 2 daripada 3 kepentingan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Seterusnya, model inovasi dalam RPH ini dapat diaplikasikan dalam langkah 3 setelah guru selesai menyampaikan isi pelajaran. Guru akan mengadakan kuis pengukuhan menggunakan aplikasi Kahoot. Kuis ini dijalankan secara berkumpulan, iaitu sebanyak 6 kumpulan yang terdiri daripada 4 ahli, dan setiap kumpulan diberikan 4 kepingkat jawapan berwarna dengan simbol yang berbeza. Murid akan menunjukkan jawapan dengan mengangkat kad warna yang bersesuaian, dan jawapan yang betul akan dipaparkan selepas 10 saat murid menjawab pada setiap soalan. Guru akan mencatat markah bagi setiap kumpulan berdasarkan jawapan betul yang mereka dapat. Modul inovasi pengajaran Kahoot. Bagi langkah penggunaan aplikasi teknologi Kahoot, yang langkah pertama, layari laman web kahoot.com. Langkah kedua, tekan button sign up untuk mendaftar akaun Kahoot. Bagi langkah 3, pilihan jenis akaun. Jika anda seorang guru, kita boleh pilih teachers, dan jika anda seorang pelajar atau pengguna profesional, boleh pilih yang bersesuaian. Bagi langkah yang keempat, terdapat beberapa pilihan kategori tempat guru mengajar, iaitu School, Higher Education, School Administration, Business. Bagi saya yang mengajar sekolah rendah sejarah tahun 5, saya akan pilih School. Langkah kelima, isi maklumat akaun dengan alamat email, kata laluan, dan jika anda sudah mempunyai akaun, boleh klik terus pada Continue with Google. Langkah 6, akaun anda telah berjaya dicipta. Ini adalah gambaran awal untuk mereka kuis Kahoot. Dengan klik button Question Generator, seterusnya anda akan melihat paparan untuk mereka soalan kuis Kahoot. Bagi langkah yang ke-8, terdapat pelbagai jenis dan bentuk kuis. Dikarenakan kebanyakannya adalah jenis premium dan perlunya langganan, jadi jenis yang boleh saya gunakan adalah bentuk multiple questions answer, iaitu 4 pilihan jawapan dan true or false. Langkah ke-9, kita sudah boleh mulakan mereka kuis dengan meletakkan soalan, gambar dan pilihan jawapan. Langkah ke-10, setelah selesai mereka soalan, klik setting dan isi maklumat seperti tajuk kuis, description dan bahasa. Seterusnya, kita boleh klik done dan save. Langkah ke-11, kuis akan disimpan dalam folder library.
Langkah ke-12, untuk memulakan kuis Kahoot ini, terdapat 3 cara untuk melaksanakan game ini. Iaitu yang pertama, start live quiz. Anda akan diberikan pin kod. Seterusnya, assign. Kuis dijalankan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh guru ataupun admin. Yang ketiga, play solo, iaitu memainkan kuis secara individu dengan memilih classic mode. Jadi bagi saya sebagai guru yang mengendalikan kuis ini, saya akan memilih cara play solo di mana saya akan memaparkan kuis ini di layar putih, dan sebagai inovasi, seharusnya murid boleh menyertai game ini sendiri sekiranya mereka mempunyai device seperti smartphone. Namun disebabkan kuis ini dijalankan dalam waktu PDPC di sekolah, seperti yang telah saya katakan sebelum ini, dalam RPH langkah 3, terdapat 6 kumpulan yang akan menjawab kuis ini, dan setiap kumpulan akan diberikan 4 keping kad jawapan berlainan warna, iaitu merah, biru, hijau, kuning, dan menerusi ini, wakil kumpulan akan mengangkat kad jawapan untuk menjawab soalan, dan jawapan yang betul akan dipaparkan setelah 10 saat murid selesai menjawab pada setiap soalan dan seterusnya. Akhir sekali, ini adalah contoh gambaran kuis Kahoot. Sekian sahaja pemetangan daripada kumpulan 5. Sekian, terima kasih.